Common sense mana? Assalamualaikum. Maaf nak tegur sebab gangguan muzik tu. Kami nak buat discussion ni. Terima kasih sebab ganggu ganggu semua. Susah nak buat kerja. Maaf. Kita buat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video yang ada tutur sebentar tadi, dapat kita lihat bahawa terdapat teguran dan nasihat secara baik dan tidak baik. Kita sebagai umat Islam perlulah mempunyai adab dalam memberi nasihat dan teguran kepada orang yang kita ingin memberi teguran dan nasihat. Perlu diingat, nasihat atau teguran yang disampaikan perlulah beradab dan sopan, kerana tanpa adab dan cara yang betul, ia bukan sahaja boleh menimbulkan salah faham, bahkan akan menimbulkan kemarahan orang yang ditegur dan menyebabkan terjadinya pertengkaran, kerana tidak semua orang boleh menerima nasihat dan teguran. Oleh itu, adab dan sopan perlu seiring dalam menasihati, menegur dan memberi pendapat. Niat kita menegur seseorang itu mestilah betul demi kebaikan dan bukannya bertujuan untuk menjatuhkan, menghina, mendedahkan aib ataupun berniat buruk. Oleh itu, cara kita menegur mestilah berhemah, berhati-hati dan jangan sengaja mencari kesalahan ataupun kelemahan orang yang ditegur. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Tamim Bidari bahawa Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, kepada siapa? Baginda bersabda, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada para pemimpin, kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ada tata cara dan adab yang perlu kita ambil perhatian dalam menasihati dan menegur dengan cara yang baik. Antaranya, yang pertama, memberi nasihat dan teguran dengan bahasa dan suara yang lembut. Jangan sesekali kita menasihati ataupun menegur dengan suara yang tinggi, menggunakan bahasa yang angkuh dan seumpamanya. Kerana kita menasihati dan menegur bukan untuk mendedahkan aib orang itu. Kedua, elakkanlah daripada menasihati dan menegur kesilapan atau kesalahan di depan orang ramai. Nasihati dan tegurlah ketika dia sedang bersendirian ataupun berada di tempat yang tertutup. Berilah nasihat dan teguran dengan cara yang beradab dan cermat, bukannya dengan cara yang boleh menimbulkan perasaan malu kepada orang yang ditegur. Ketiga, berilah nasihat dan teguran dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baik dan bermanfaat agar tidak menyinggung perasaan orang yang ditegur. Yang keempat, orang yang menasihati dan menegur hendaklah meminta maaf selepas membuat teguran, kerana tujuan meminta maaf itu adalah untuk memujuk perasaan orang yang ditegur supaya jangan terasa hati di atas nasihat atau teguran yang kita berikan. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membudayakan amalan nasihat menasihati dan tegur menegur dengan kata-kata yang lemah lembut dan berbudi bahasa. Berilah nasihat dan teguran dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara yang penuh berhemah agar nasihat dan teguran yang diberikan dapat diterima dengan hati yang terbuka. Terimalah nasihat dan teguran dengan perasaan yang bersangka baik supaya kita dapat memperbaiki diri dan mengeratkan silaturahim antara kita. Akhirnya, sama-samalah kita berdoa agar kita semua mendapat keberkatan dalam hidup
hidup dalam harmoni bersatu padu. Dan doalah agar kita semua mendapat keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.